Hai geng, bagi tahu dekat mak ampak antok tolong subscribe aku punya channel, like dan komen lah, share pula kau pilih hantar kat mak ampak antok adik-adik yang ni orang UMNO. Hampa tak payah sembang lah, hampa tak payah sembang. Mata wang Malaysia, hampa duk berjajar kata apa nama kawan ni jatuhkan mata wang kawan ni, apa kira macam kerajaan tu kerajaan ni. Semua bermula daripada UMNO lah. Semua bermula daripada UMNO. Daripada zaman lepas zaman Tun Razak sampai sekarang boleh katakan punca pada UMNO lah. Kan? Cuba hang fikir tengok Cuba hang tengok selepas laporan DOJ, Department of Justice, DOJ New York, Amerika hang tahu Amerika. Selepas depa keluarkan laporan, terus mata wang kita jatuh. Awak hang ingat macam hang ingat Bank Dunia duk tengok itu ya apa? Berapa banyak orang Amerika dalam Malaysia dihantar untuk siasat? Berapa ramai dihantar ke Malaysia untuk ambil tahu apa masalah dalam Malaysia? Kita aja tak tahu, mungkin kerajaan tak tahu. Depa ni kononnya pemerintah sana sini pasma untuk berita untuk luar negara. Padahal depa yang akan bagi laporan dekat Bank Dunia. Depa yang akan beritahu kalau kes besar-besar FBI apa semua. Cuba hang fikir macam ni ya. FBI pun siasat kes Najib tau. FBI. Dan FBI dah keluarkan laporan tau. DOJ tak payah tanya berkali-kali ya. Dan selepas DOJ keluarkan laporan, mata wang kita jatuh. Lepas tu geng UMNO dia pun berjajar kata Pakatan Harapan lah apalah apa semua. Dan waktu Pakatan Harapan menang PRU 2018, dalam masa 3-4 bulan jatuh tau sekupang 2 bang. Makin jatuh tau. Hang kena tahu. Aku nak pergi labok kira macam negeri hang ataupun negara hang. Lepas tu sudah terbongkar, bekas Perdana Menteri jumpa duit dalam rumah ratus juta. Lepas tu bila macam ada orang pergi buat laporan, duit masuk dalam akaun mahkamah ambil, SPRM bekukan akaun, SPRM bekukan akaun UMNO, bekukan ni, kena serbu. Setiap kali serbu jumpa duit apa semua kan. Jadi hanya ingat apa yang berlaku dalam Malaysia, depa tak tahu. Depa tahu. Kita aja orang diperbodohkan oleh orang UMNO. Tak apa, saya akan usaha. Saya akan tunjukkan kebenaran. Kebenaran aku nak carut tu. Kebenaran masuk akaun, keluar duit masuk akaun tau. Bukan kes main hantar di rumah. Duit masuk akaun. Dan ada bukti dan juga kredit kad sedangkan gaji depa, income depa hanya berapa, dan apabila bayar kredit kad berjuta-juta. Faham tak maksud? Jadi image Malaysia dirosakkan oleh orang UMNO. Image Malaysia ni maruah Malaysia ni dirosakkan oleh orang-orang UMNO. Of course kira macam setiap kerajaan dia akan ada satu pertubuhan jasa. Zaman UMNO adalah jasa untuk menjilat kerajaan, untuk kononnya menceritakan apa yang kerajaan buat, benar-benar bagus, benar-benar baik untuk kerajaan. Tapi depa tak cerita apa keburukan yang kerajaan tu buat terhadap rakyat dan juga terhadap negara. Faham tak? Siapa yang dapat jatuhkan, siapa yang jatuhkan image Malaysia, yang menjatuhkan bila Malaysia dah kantoi macam-macam pimpinan Najib, pimpinan UMNO terdahulu, depa curilah apa pakat duk kena dakwa habis. Kalau aku pelabur pun aku tak masuk lah Malaysia. Kalau aku ni syarikat aku, sebab kira macam aku duk tengah cari untuk aku buat pelaburan lepas tu aku tengok satu tempat ni, dah lah kes rasuah dia banyak. Kes orang kena tangkap lah, itulah inilah apa semua. Tak payah cari risiko lah.
Of course aku pun takkan masuk sesuatu negeri ataupun negara tu. Sebab kita tahu kerosakan pemimpin tu apa yang buat. Walaupun dah macam dah tukar kerajaan, depa takkan masuk. Kan? Aku pun walaupun dah tukar, tapi image Malaysia dah jatuh, mata wang dah macam dah jatuh. Siapa nak main melabur? Faham tak? Yang Lok Madam duduk berjajah, pelabur lari lah, ekonomi jatuh lah, mata wang jatuh. Tak payah sembang. Ini semua punca daripada UMNO perintah 60 tahun. Dan dulu mata wang kita Singapura, Brunei sama tau. RM1 Malaysia bersamaan $1 Singapura dan $1 Brunei. Dan selepas zaman Tun Razak, mata wang kita start naik RM1.20 bersamaan $1, RM2, RM4, macam 4% lebih. Makin naik, makin turun. Kita rakyat, waktu tu kita mana ada teknologi. Hanya siapa-siapa yang mak bapak kaya-kaya macam duk hantar anak pergi Oxford ke manakah yang duk pergi di luar negara, depa je yang tahu. Jadi antau arwah makcik aku, anak dia 2 orang mengaji dekat Mesir. Dia dah meninggal dah macam 2019. Dan waktu 2018 tu dia macam dia kata daripada Malaysia ni 1000 apa ni macam post transfer pergi kat sana, mata wang kita pun jatuh. Kan? Dapat anak dia tu duduk di Mesir, duit dapat sikit. Jadi satu lagi kes 1MDB dan kes SRC. Najib lah Perdana Menteri, Najib lah Menteri Kewangan, Najib lah pengurusi 1MDB, Najib lah penasihat 1MDB, Najib lah ni. And kalau betul-betul 1MDB tu bagus, kalau betul-betul 1MDB tu dapat bantu rakyat, hari ni kerajaan tak kena tanggung lah hutang-hutang 1MDB hari ni. Najib tu Perdana Menteri yang menguruskan Malaysia dan juga menguruskan SRC dan juga 1MDB. Tapi orang luar negara yang tak ada bersangkut paut dengan rakyat Malaysia pun dia masuk, dia boleh melabur dalam 1MDB, tahu-tahu dia boleh curi banyak. Dia boleh curi macam berjuta US dollar. Sampai Jolo tu berpeluang untuk mencuri. Nampak sangat pengerusi dia ni buat tak tahu. Bila duit tak cukup, yang Rafizi Ramli macam dedahkan, kerajaan jual bangunan dapat 2 bilion untuk bayar hutang 1MDB. Lepas tu yang 1MDB ni buatlah wayang, bawa rakyat berapa ratus orang rakyat pi umrah, pi haji, buat wayang. Kononnya lepas tu depa duk jajah dekat rakyat Malaysia, orang Melayu ni, kerajaan UMNO bantu rakyat, bawa rakyat pi haji. Tapi yang Rafizi cakap menggunakan dana haram di dalam sidang parlimen, membongkarkan bawa macam dana tu dana haram untuk nak untuk nak bersihkan dana tu. Kononnya bawa rakyat pi haji, pi umrah, kononnya duit tu jadi bersih. Sedangkan dana yang dapat ni dana daripada segi haram. Dan selepas terbongkarnya yang Anwar Ibrahim bongkarkan dana haram, nama Zafrul ada dan nama-nama pimpinan terdahulu dengan yang beberapa orang lagi duk ada ni, depa buat pelaburan haram daripada dulu lagi. Apa nama aku lupa kan. Lepas tu itulah hampa rakyat, tolong jangan ditipu lagi oleh orang UMNO. Hampa fikir, hampa ambil tahu lah pasal politik. Ini apa pun hang tak tahu, hang duk komen sedap. Lepas tu hanya dengar sebelah pihak. Contoh macam hang orang UMNO, hang duk dengar live UMNO, hang duk dengar video Lok Madam je. Hang kena dengar pembangkang punya video juga. Hang kena dengar
orang tua Tun yang dah nak mati ni pun, hang kena dengar enggak daripada mulut dah. Hang kena dengar semua parti-parti politik dan pimpinan-pimpinan parti politik, baru hang boleh menilai. Kalau hang dengar pun tak, apa pun tak, macam mana hang nak tahu kira macam sesuatu kerajaan tu, sesuatu gabungan politik, apa prinsip-prinsip mereka. Dan untuk pengetahuan hang, Pakatan Harapan sekarang tak ada kena mengena dengan Tun Mahathir. Tak ada kena mengena dengan anak-anak Tun Mahathir. Faham tak? Tak ada kena mengena. Sebab Tun Mahathir dan Parti Bersatu dan bekas-bekas ahli parlimen Parti PKR yang melompat tu, depa lah yang pengkhianat, yang paling haram jadah punya. Depa masuk dalam PH, lepas tu depa kuasai PH, sedangkan depa ni berapa belah kursi je. Kita bagi peluang depa jadi macam Perdana Menteri, dalam haram jadah punya depa macam depa bagi. Depa bagi apa? Depa bagi hancur PH, depa bagi buruk nama PH, sampai rakyat ada rakyat satu Malaysia pandang PH ni teruk. Sedangkan yang ada dalam kabinet Pakatan Harapan ketika tu, muka-muka yang ada dekat dalam kerajaan sekarang. Siapa yang menguruskan ekonomi? Siapa Perdana Menteri kita itu? Siapa yang kata manifesto bukan kitab suci? Siapa yang kata rakyat malas? Siapa yang cakap siapa yang cakap Melayu macam ni, apa rakyat macam ni? Siapa yang cakap? Pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan PKR, pimpinan DAP dan juga pimpinan Amanah. Depa dah serabut dah. Daripada start serabut lah bila Tun Mahathir cakap macam tu. Dan apabila selepas Tun Mahathir cakap macam tu, orang UMNO dah mula berjaya. Orang UMNO dah ada modal. Mereka akan kata Pakatan Harapan ni kencing, menipu. Janji-janji manifesto ditipu. Tipu rakyat. Sedangkan kita kena ingat, waktu tu kita mampu untuk kita nak buat segalanya janji-janji. Sebab kerajaan mampulah, sebab tu berani janji. Dan juga janji tu dalam masa tempoh 5 tahun. Faham tak? Dan bila Mahathir 22 bulan tu pun, dia masih membawa sistem dia yang lama. Sistem dia di waktu 22 tahun. Ada kroni dan syarikat-syarikat yang diswastakan dengan kepentingan kroni-kroni GLC apa semua disambung oleh orang-orang dia. Jadi sistem tu Anwar Ibrahim nak ubah sistem tu. Anwar Ibrahim dia tak mahu membazir ni duit hak yang buta-buta dapat dekat JLC. Dia nak ubah sistem tu. Sebab itulah kita nak angkat Anwar Ibrahim. Dan sebab apa Tun Mahathir cukup takut kalau Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, anak dia pun tak boleh cari makan lah. Sistem tu kroni-kroni dia semua mampus bungkui. Sebab sekarang ni kita nak buat sistem apa-apa, kita tak mahu swastakan. Kita nak semuanya di bawah kerajaan. Security pun, Pak Gad pun boleh dapat pencen. Kerajaan yang direct bayar gaji mereka, semua di bawah kerajaan. Sekarang ni disebabkan ada puak-puak kepentingan mereka ni. Bila macam mereka swastakan, mereka dapat, kerajaan dapat bagi modal yang banyak, ratus juta, ataupun ada bahagian-bahagian kementerian mana bilion-bilion punya. Cuba bayangkan, 1 tahun tu kalau ikutkan hampa pakai macam hampa pakai lebih kurang 50 juta, 60 juta untuk selesaikan segalanya. Tahu-tahu 1 tahun tu mereka hanya pakai macam 30 juta. Contohlah ni kan. Contoh kan. Kalau ikutkan setahun, kalau betul-betul bawah kerajaan dulu hanya lebih kurang 30 juta. Tapi kerajaan bagi peruntukan dekat mereka untuk handlekan ni 60 juta. Jadi siapa yang untung? Sebab tu orang kata kroni-kroni semua kaya-kaya. JLC mana kroni semua kaya-kaya. Bukan sebab apa? Sebab ni mereka ambil untung daripada segi ni. Lepas tu pula bila macam dia dah bagi dekat kroni ni banyak apa semua, kroni ni pusing balik. Disebabkan hang bagi dekat aku, macam aku bagi balik. Itu yang dibuat direct nego. Macam tu kalau hangpa faham direct nego. Sebab tu lah. Sebab yang dah hang dah bagi projek ni kat aku, 5%, 10%. Kan?
Jadi hampa fikirlah, tolaklah UMNO. UMNO dah jatuhkan ekonomi kita, dah jatuhkan image kita, dah jatuhkan mata wang kita, dah jatuhkan teruk dah. Kita kena buang orang yang dalam UMNO. Depa dah cari makan dalam kerajaan terlalu lama. Depa bukan depa bantu rakyat, malah depa cari makan. Pi tengok rumah-rumah orang-orang UMNO, SK UMNO, ahli ketua pemuda apa semua. Tak ada yang rumah kayu, rumah setinggan kecil apa tak ada. Hampir tengok dulu baru hang komen dekat bawah ni, hang komen rumah orang-orang UMNO yang penjilat UMNO, penjilat ahli parlimen UMNO apa boleh komen. Rumah depa banglo buruk kan ataupun banglo cantik. Fikirlah geng. Tolak UMNO buat selama-lamanya. Ini bukan fitnah, ini hanya berkongsi menceritakan dan membuka mata. Tapi ada juga yang fakta-fakta yang aku cakap. Tak ada auta. Kan? Aku apa yang aku cakap, aku nak hampa berfikir ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Okey? Assalamualaikum.